أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kalaulah dunia itu menyamai di sisi Allah Subhanahu wa taala setimbang sayap nyamuk, masaqa kafiran, tidak memberi minum Allah Subhanahu wa taala akan seorang kafir, minha, dari dunia itu, syurbatama, walau hanya seteguk air, walau hanya seteguk air. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi selepas daripada kita bercuti lama jugalah di atas musibah yang menimpa umat Islam di seluruh Malaysia
dan dunia ni. Alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur sebab masih lagi Allah memberi peluang pada kita untuk bersama-sama lagi. Dalam hadis yang saya baca ini, Allah Subhanahu wa taala melalui lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang betapa dunia ini tidak ada nilainya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah dunia ini ada nilaian pada sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kepada orang kafir itu meminum daripada air dunia ini walaupun seteguk air. Tak akan diberi pada orang kafir itu untuk meminum daripada air di dunia ini walaupun hanya seteguk air. Maknanya dunia tidak ada nilaian pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala sentiasa memperingatkan kita tentang keutamaan akhirat kita dibanding dunia kita. Seperti mana yang Allah sebut, walal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka Allah sebut, wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih utama daripada dunia. Maka di atas pertimbangan akal yang waras, Nabi sebut dalam sebuah hadis, seseorang yang bijak itu ialah orang yang beramal untuk masa selepas mati dia. Orang yang bijak itu ialah orang yang selalu membuat muhasabah terhadap diri dia dan beramal selepas mati dia. Orang yang bijak ialah orang yang selalu membuat muhasabah diri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan selalu beramal untuk masa selepas mati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu jangan jadi orang yang tertipu dengan ujian yang Tuhan perlakukan terhadap kita sehari-hari. Seperti mana yang Nabi sebut, ni'matani maghbunun kathirun, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nabi sebut dua nikmat yang tertipu banyak orang dengan dua nikmat itu, yaitu as-sihhatu wal faragh. Yang pertama ialah sihat, yang kedua masa kosong. Yang pertama ialah masa sihat, yang kedua masa lapang. Banyak orang telah menggunakan waktu sihatnya untuk bukan perkara akhiratnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan telah menggunakan waktu tak sihatnya untuk akhirat dia. Contoh, waktu kita sihat, kita guna untuk dunia kita. Bila mai time tak sihat, baru nak guna untuk akhirat kita. Sedangkan waktu sihat, waktu kuat, kita tak guna pun untuk akhirat. Kita telah menggunakan semuanya untuk dunia kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Beruntunglah orang yang sejak daripada dia remaja, dia telah menggunakan waktu sihatnya untuk akhiratnya. Maka sebab itu Nabi SAW memuji budak, orang-orang muda, budak-budak muda yang sejak daripada remaja dia dah menggunakan umurnya untuk akhiratnya. Dan termasuk anak-anak muda, para remaja ini di bawah payungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada payungan melainkan hanya payungan arasy Allah Subhanahu wa taala sahaja pada hari akhirat esok. Ada 7 orang semua yang bakal berpayung di bawah arasy Tuhan pada hari yang tidak ada payungan melainkan payungan arasy Allah saja, iaitu syabun nasha'a fi ibadati rabbih, iaitu pemuda yang membesar di dalam beribadah kepada Tuhannya. Sebenarnya susah nak dicari anak-anak muda yang telah menggunakan masa mudanya untuk beribadah pada Tuhan. Bila kita pergi di masjid-masjid, kita pergi sembahyang di masjid, kita hadir kuliah, kita tengok kanan kita, kiri kita, belakang kita, depan kita, semua veteran. Anak-anak muda kalau ada, kadang-kadang kita kata boleh dibilang dengan jari saja, tak ramai. Maknanya susah nak dicari. Tapi kalau kita jumpa anak-anak muda yang main kuliah-kuliah, yang hadir kuliah-kuliah, majlis ilmu, main masjid awal, keluar masjid lewat. Jadi itulah yang dijanji oleh Nabi SAW, iaitu para pemuda yang akan bernaung di bawah arah Tuhan esok. Seolah-olah boleh kita kata kita dah melihat ahli syurga di dunia ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kebanyakan manusia telah menggunakan umurnya, telah menggunakan kesihatannya untuk dunianya banyak, dibanding dia telah menggunakan kesihatannya untuk akhiratnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan tak mau buat, tapi dalam hati duk kata nanti ya, nanti buatlah, nanti esok kami buat, nanti esok kami buat, nanti tua kami buat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu pelajaran pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang manusia tertipu ialah masa kosong. Masa kosong banyak gunakan. Kalau budak muda, masa kosong dia bukan nak pegang tasbih, waktu kosong dia bukan nak berzikrullah, bukan dia nak berselawat, tapi dia dengan handset. Ada hari ni. Hari ni para ibu bapa penin. Bila sekolah nak buka balik, pakat suka. Letih dah di rumah tu. Salah senang. Anak duk tengok handset hari-hari. Letih. Ni fitnah yang sedang kita duk ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka menggunakan masa kosong untuk kita membuat persediaan nak balik jumpa Tuhan, ramai orang tak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa kosong diguna untuk hal lain, dia tak guna untuk akhirat dia. Bahkan dia tangguh-tangguh pula hak nak buat tu, nanti. Sebab itu Nabi kita SAW pernah keluar dengan para sahabat, keluar daripada masjid. Nabi bawa para sahabat pergi ke satu tanah lapang. Nabi ambil satu ranting pokok, Nabi garih panjang tu, Nabi garih. Maka Nabi kata, hadza huwal insan, ini ialah manusia. Kemudian Nabi garih lagi satu garisan, tepi garisan tu
Nabi kata wa hadza ajaluh, ini ialah mati dia. Kemudian Nabi garis lagi satu garisan jauh daripada garisan yang pertama dan kedua. Nabi garis garisan tu, Nabi kata wa hadza amaluh, ini ialah angan-angan dia. Hak ni manusia, Nabi garis. Hak ni mati dia, hak ni angan-angan dia. Tengah-tengah manusia dalam keadaan macam tu rupa, maka Nabi kata idza ja'ahul aqrab, tiba-tiba yang datang dengan dia, yang paling dekat dengan dia. Hak angan-angan tu jauh, tak dan capai pun angan-angan tu. Yang datang dengan dia, yang datang kepada dia, hak dekat dengan dia, mati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka itulah yang selalu berlaku pada orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu di antara bertuahnya seseorang, berkeberuntungan seseorang itu, dia memendekkan angan-angan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pendekkan angan-angan. Sebagai contoh, saya ni baru bercadang nak buat pondok. Baru bercadang nak buat pondok. Sebelum buat pondok, terlebih dulu nak buat masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam pada tu banyaklah para muhibbin pakai duk kata, ustaz, kami nak duk pondok ustaz. Bila ustaz nak buat pondok? Saya nak baru nak buat, baru nak bergaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi banyak hak nak duk pondok tu kata haraplah dan duk pondok. Pasal takut tak dan. Bila ustaz nak siap pondok ustaz? Saya kata paling awal 2 tahun. 2 tahun tu macam-macam boleh jadi. Allahumma salli ala sayyidina. Dan kedah tak tahu. Semua dalam ilmu Allah. Tapi kalau dia semak dalam diri dia, insya-Allah aku harap aku dan duk. Jadi kita harap Allah kira walaupun tak sempat esok, walaupun tak dan duk, tapi Allah kira sebab azam tu, niat tu. Sebab tu Nabi sebut niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya, sebab Tuhan dah kira. Sekalipun esok tak sempat, tapi niat tu ada. Hak itulah yang dimaknakan dengan niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Maknanya amal dia tak ada buat, tapi niat tu dah ada. Hak itulah maknanya niat orang beriman itu lebih baik daripada amal dia. Tapi kalau dia sempat beramal, maka amalan itu lebih baik daripada niat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia sempat, Allah bagi umur dia panjang. Dia sempat buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila beramal, tentulah amalan itu berganda-ganda, tentulah lebih baik daripada niat dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, mari kita perhati macam mana ataupun apa persediaan kita untuk akhirat kita. Dalam satu ayat Allah sebut, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah sebut wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar akhirah. Carilah apa yang Allah datangkan engkau daripada perkara akhirat. Maknanya di dunia ni kita kena cari apa yang Allah wa'amai kat kita, perkara akhirat yang kita kena rebut perkara tu. Dalam kita duduk sehari-hari ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa kita nak buat? Kita nak rebut akhirat yang Tuhan sedia kat kita di dunia ni.
Dalam ayat tu Allah sebut di hujungnya, wala tansa nasibaka minad dunya, kamu jangan lupa habuan kamu di dunia. Tapi masalahnya orang kita ni pergi ambil hak belakang tu je. Dia pergi ambil, kamu jangan lupa habuan kamu di dunia. Dia tinggal akhirat. Sedangkan kita main di dunia ni, kita nak cari akhirat di sini. Maka sebab itulah Nabi sebut ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ialah merupakan tempat perumahan kita untuk akhirat. Makna dunia ni tempat kita bercucuk tanam, nanti hasilnya kita ambil di akhirat. Itu hakikat sebenar dunia ni. Tuhan buat dunia ni untuk akhirat. Tapi dia pergi ambil, kamu jangan lupa habuan kamu di dunia. Dia potong terus. Sedangkan Tuhan suruh cari akhirat di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina. Di mana? Apa akhirat di dunia ni? Duit ringgit, harta benda. Duit ringgit, harta benda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau duit ringgit tu kita guna untuk kita semata-mata, kita tak guna duit ringgit untuk orang, berarti kita ambil dunia saja. Sebab dalam Quran Tuhan sebut dunia ni kena kongsi dengan orang. Allah puji orang yang Tuhan bagi rezeki, dia kongsi dengan orang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada yang kami rezekikan kepada mereka, mereka bagi ke orang. Yunfiqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita bagi ke orang, baru jadi akhirat. Kalau kita himpun kat kita, dia baru jadi dunia. Himpun pula untuk tinggal. Tu lagi nanya, himpun tuan-tuan, bukan nak bawa pi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan nak bawa pi. Jangan kena tipu. Tuan-tuan, kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni pada pengamatan saya, dua perkara kita penting dalam hidup. Yang pertama rumah, yang kedua kenderaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rumah ada lagi? Ada dah. Rumah ni sama ada kita beli ataupun kita sewa. Kereta tak ada sewa kot. Kereta kita beli. Kalau kita perlu kereta baru, belilah kereta baru. Keperluan kita mungkin kita beli kereta buatan Malaysia, mungkin bulan-bulan kita bayar dalam 500, 400 gitu, ataupun 600, 700 gitu. Rumah sewa mungkin kita bayar dalam 400 ataupun sebagainya lah. Kalau keperluan kita mencukupi dengan hak tu, duit kita lebih lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditolak dengan anak-anak sekolah. Lepas tu kira sekali yang kita makan hari-hari di rumah, soal Sayyidina Muhammad, dalam bank tu banyak lagi. Tuan-tuan, tentu dia panggil satu renungan dan muhasabah kita. Bila dia banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak tu nak kena cabut bagi ke orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hak tu kita simpan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semata-mata simpan, lama-lama dia beranak, jadi lebih. Kalau dia lebih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas tu kita mati tak bawa pi pun. No? Ni cerita orang kalau dia lebih. Melainkan kalau orang yang cukup-cukup. Ni saya muhasabah ni pada orang yang lebih. Kalau lebih, hak ni kena cabut. Tak kira lah cabut minggu-minggu ke, cabut bulan-bulan ke, boh nak pakai.
Hak ni haba nak bagi, nak kongsi dengan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan bagi tak balance. Kita boleh bagi RM50, tapi tetap bagi RM1. Dia tak balance dengan nisbah. Nisbah yang patut kita bagi untuk mengayakan kita di akhirat nanti. Akhirat kita nak apa? Seperti dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti dunia ni, kita nak tempat tinggal. Akhirat kita nak lebih lagi dari tempat-tempat tinggal. Di dunia ni kita boleh berzuhud, tapi akhirat tak ada zuhud. Satu orang tu dah minta depan Kaabah, ya Allah Tuhanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kau bagilah padaku ya Allah sebuah rumah dalam syurga. Tapi dia buh belakang tu kecil pun tak apa. Satu orang berdoa depan Kaabah, ya Allah bagilah padaku ya Allah rumah dalam syurga ya Allah. Ya Allah, kecil pun tak apa ya Allah. Satu orang soleh lalu tepi kawan doa ni. Lepas tu langsung dia tanya, hang ni mungkin orang yang berzuhud dengan dunia kot. Tu hang minta kecil pun tak apa. Jadi kata ulama ni, tak sesuai minta macam tu dengan Tuhan di akhirat. Di akhirat kena minta lebih. Sebab itu Nabi sebut, wa idza sa'altal jannah wa idza sa'altumul jannah fas'alul firdausal a'la. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang minta syurga yang paling tinggi sekali, al firdausal a'la, syurga firdaus yang paling tinggi sekali. Maknanya zuhud tak ada di negeri akhirat. Zuhud hanya ada di sini saja, di dunia. Maka tuan-tuan, subhanallah, takkan kita tak mau mahligai yang hebat-hebat, yang besar-besar, bidang-bidang tanah yang luas-luas dalam syurga. Tu cara beli dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu cara beli dia. Tuan-tuan, ada duit, cara ada duit, tak ada duit, cara tak ada duit. Bagi tetap kena bagi, kongsi tetap kena kongsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan penting diri sendiri. Bila kita sarapan pagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berhenti beli nasi lemak ke, kita makan di kedai itu ke, ataupun kita beli roti canai makan di kedai itu ke, Allahumma ala sayyidina Muhammad. Cuba buat sedikit anjakan paradigma. Cuba buat perubahan sikit. Kalau kita beli, kita makan roti canai Sallallahu Alaihi Muhammad, mungkin dalam RM1, RM2 gitu, ataupun RM3, bagi RM10, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kat kawan tu. Kita kata dekat tuan kedai tu, lebih saya tak ambil, hak ni saya buat kenduri siapa main belakang. Tuan-tuan, rasakan kesedapan, keindahan, kelazatan bersedekah. Cuba try buat. Kalau kita dah rasa kemanisan sedekah, dia nak buat lagi. Nak buat lagi. Jadi kesedapan itu siapa yang rasa tu? Roh kita. Makan ni kalau sedap, dia nak lagi. Kita duk makan hak jasad ni. Lepas kata tangtu tu, Allah, mi apa? Mi rebih tulang. Amboi sedap. Cuba try pi tengok Sallallahu Alaihi Muhammad. Pi kena amboi memang sedap. Nak pi lagi lah. Nak pi lagi. Macam itulah sedekah. Macam itulah sedekah. Sedekah bila kita buat, kita rasa sedap, kita rasa manis. Buat sekali nak buat lagi. Buat sekali nak buat lagi. Orang sedekah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Dunia ni kata ulama, ad-dunya lil jami' wal akhiratu lil muti'. Dunia ni dia kena kongsi, dunia untuk semua, tapi akhirat hanya untuk orang yang taat kepada Allah saja. Ad-dunya lil jami' wal akhiratu lil muti'. Dunia untuk semua, kalau dapat rezeki kongsi, tetapi akhirat hanya untuk orang yang taat kepada Allah saja. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka hargailah dunia yang Tuhan bagi pada kita. Kalau kita semata-mata berhenti tang kita, orang lain tak dapat manfaat daripada harta kita, kita tak untung di akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang Nabi sebut dalam hadis yang kita baca ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa dunia Tuhan buat ni ialah untuk akhirat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena peka, kita kena cakna terhadap yang Tuhan minta kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Tuhan minta kat kita, iaitu kita Tuhan minta jadi hamba dia. Itu Tuhan minta kat kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara ciri-ciri hamba Tuhan, hamba Allah, ialah dia penuhi semua kehendak-kehendak dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba, tuan-tuan, sikap dan sifat dia patuh, dia tak kerti lawan. Kita, tuan-tuan, kita kena ada sifat malaikat kat kita. Sifat malaikat ni, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak reti nak menderhaka kepada Allah apa yang Allah suruh mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu buat apa yang Allah perintah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak mengaplikasi yang Tuhan suruh ni tak mudah. Pasal kita kena perlu bermujahadah. Maknanya kena lawan nafsu untuk melakukan. Ada jalan lain nak buat yang Tuhan suruh tanpa bermujahadah? Tak ada jalan. Benda yang Tuhan suruh ni dia kena paksa buat. Benda yang Tuhan larang dia kena paksa diri untuk meninggalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru kita akan mendapat pertolongan Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu tolong Allah, pasti Allah akan tolong kamu. In tansurullaha, ni kalau mengaji bahasa Arab dia panggil, ini dia panggil adatu syarti, adat syarat. Jika kamu tolong Allah, in tansurullah, tansurullah tu dia panggil fi'il syarat. Yansurkum dia panggil jawab syarat. Kalau kamu tolong Allah, jawapan dia, Allah akan tolong kamu. Pasti Allah akan tolong kamu. Kita ni, kita nak hidup ni Allah tolong kita tak? Tak kan? Tapi ada syarat. Kalau kamu tolong Allah, pasti Allah akan tolong kamu. Apa makna tolong Allah? Tuhan lemah ke sampai nak kena tolong-tolong ni? Allahumma salli ala sayyidina.
Dia macam ni bahasa dia. Satu masa ada satu orang lelaki berjumpa dengan Rasulullah. Bila mai jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata, Rasulullah, tolong doa kat saya dapat jadi jiran Nabi dalam syurga. Nabi jumpa Nabi, dia kata, tolong doa kat saya, tolonglah Rasulullah doakan saya dapat jadi jiran Nabi dalam syurga esok. Nabi kata, boleh insya-Allah, tapi dengan syarat hang kena tolong aku. Hang kena tolong aku. Tolong apa Rasulullah? Hang kena tolong aku dengan cara hang memperbanyakkan sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku boleh doakan hang, tapi hang kena tolong aku. Hang kena memperbanyakkan sujud. Itu bahasa dia. Memperbanyakkan sujud maknanya apa? Memperbanyakkan sembahyang. Nibab min itlaqil juz'i wa iradatil kull. Menyebut sejuzuk tapi maknanya keseluruhan. Sebut sujud maknanya sembahyang. Macam juga kita baca ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lepas tu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bila dah datang pertolongan Allah, kamu akan tengok manusia masuklah agama Allah tu berbondong-bondong. Ni masa dah ni, masa sampai dah. Di negeri orang putih nu, ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang pakar masuk Islam lah. Ustaz Abid pergi ke Sabah. Dia bercerita dengan saya baru ni waktu main rumah. Dia pergi ke Sabah. Ustaz Abid ni, dia mula-mula dia tolong orang tu dengan duit dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ni orang yang reti guna duit, sebab duit ni yang paling baik duduk dekat orang baik. Sebab tu Nabi kata, ni'mal malus salih lirajulis salih. Harta yang paling baik duduk pada orang baik. Harta yang tak baik duduk orang tak baik. Duit banyak, guna duit sia-sia. Waktu mula-mula keluar AF1, Akademi Fantasia 1, saya pergi rumah satu orang, soalan Sayyidina Muhammad. Dia tahu, Ustaz, kami bulan ni 300 habis. Dia buat apa? Duk undi. Duk undi, depa hak duk menyanyi. Ni kalau duk pada orang tak baik, dia kata, 300 kalau main kat kita baguslah, boleh kita perbesar sekolah kita. Tapi pilih 4 300 macam tu ya. Tak ada harga 300. Bila mana dia buat seorang soalan Sayyidina Muhammad dan viral kata dia bantu orang, maka banyaklah orang-orang yang berhati mulia tolong dia. Ni ustaz tolong ustaz, ni ustaz tolong ustaz. Akhir dia bentuk satu organisasi. Apa nama? Apa? Kasih. Apa nama tu? Hak dia punya kebajikan dia tu. Kasih umat tu. Akhirnya subhanallah, orang pakak bagi dia. Tu yang dia kena bergerak hari-hari tu. Sebab orang duk bagi duit, dia kena bagi kat orang. Amanah dia makin besar. Dulu duit sendiri, ni orang bagi duit, dia kena bagi duit ke orang. Atok. Saya kata, Ustaz musafir seluruh Malaysia. Dia kata, hampir hari-hari musafir. Tu tak kira dalam Kuala Lumpur lagi tu. Saya doa Ustaz, saya kata, harap-haraplah lahir 1000 orang macam Abid Liu. Saya kata. Dia kata, amin. Harap-harap. Saya pun duk jumpa dah orang-orang ada duit ni. Dia kata, Ustaz, tolong Ustaz, tolong doa bagi kami jadi, perniagaan kami jadi. Saya harap saya dapat jadi macam Ustaz Abid. Jumpa 2-3 orang duk kata. Harap-harap, sungguh harap-harap keluar ramai lagi. Sebab ramai orang perlu dibantu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pergi ke Sabah. Pergi jumpa bajau laut. Duduk di laut tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi bantuan. Tiba-tiba main satu orang bajau ni.
Dia kata, ustaz, saya nak masuk Islam. Ustaz Abid ni, dia kata bukan saya yang mula. Memang dia sangat jaga benda tu sebab dia benda sensitif. No? Dia sangat sensitif masalah Sayyidina Muhammad. Dia Sabah pula kan. Bila kawan tu main, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak masuk Islam, takkan dia nak kata tidak. Orang nak masuk Islam, dia kata tengok muka orang tu memang nak masuk sungguh, bukan dia lakon-lakon nak masuk. Bila kawan tu nak masuk Islam, seorang main lagi, kok jadi beratus. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maknanya tak ajak ya, ajak demai. Tuan-tuan, bila mana orang dah nak masuk Islam ni, maknanya apa? Dah dekat kemenangan Islam. Allah kata, idza jaa nasrullahi wal fath. Bila mana kamu tengok telah datang pembukaan dan juga kemenangan agama Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bila telah datang kemenangan dan pertolongan Allah, kamu akan tengok manusia akan masuk dalam agama Allah tu berbondong-bondong masuk. Sana masuk Islam, sana masuk Islam, sana masuk Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dunia ni akan berubah. Dunia ni akan jadi dunia Islam. 2030, dalam kajian yang dibuat, yang kita baca dalam internet masalah Sayyidina Muhammad, Perancis akan bertukar menjadi sebuah negara Islam. Termasuk yang akan tukar negara Islam ialah Rusia. 10 tahun lagi akan bertukar negara Islam. Hari-hari orang masuk Islam. Tuan-tuan, bila dah menang, apa Allah suruh? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bahasa terjemahannya, bertasbihlah kamu kepada Allah dan ucapkan istighfar kepada Allah. Makna apa fasabbih tu? Fasalli, sembahyanglah. Bila main pertolongan Allah, Allah suruh sembahyang, lepas tu katalah astaghfirullahalazim. Ni min babi itlaqil juz'i wa iradatil kull. Sebut juz'u maknanya keseluruhan. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka saya ajak diri saya sendiri, main kita membuat penghayatan terhadap infak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Ustaz Abid tu tak miskin dah. Tak miskin dah. Dia berhabis duit banyak mana pun, dia tak miskin. Tapi kalau guna duit untuk berpoya-poya, hak tu akan miskin. Pasal dia termasuk dalam orang yang mengkufuri nikmat. Tapi kalau nikmat kita bagi ke orang, itu makna kita mensyukuri nikmat. Bila syukur, la azidannakum, aku tambah lagi. Tapi kalau mengkufuri nikmat, balasannya inna azabi lasyadid, azabku maha pedih. Nanti hampa rasa, hampa duk sayang duit sangat, nanti hampa tunggu hampa jadi apa. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad, maka buatlah pelaburan akhirat. Jangan sayang duit untuk kita kaya di sana esok, untuk kita boleh beli bidang-bidang tanah dalam syurga esok, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، والعصر إن الإنسان لفي خسر.